yang popular dengan ramai jemaah hilang. Dah hilang dalam tempoh yang lama. Hilang bukan hilang sah. Hilang sampai sebulan tak Sebulan. jumpa. Hilang sampai 2 bulan. Bahaya kita minta Kadang-kadang sembang. kita fikir logik akal ni, macam mana boleh hilang? Benda yang pelik, benda yang agak mustahil. Tapi sebenarnya duduk di sana tu benda tu tidak mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama lagi dengan kami dalam podcast Jelajah Sirah. Nama saya Ikrami Omar. Sama saya Hilmi Salam. InsyaAllah topik kali ini kita akan bincang berkenaan dengan umrah DIY ataupun umrah ejen. Kalau Salam, DIY ke ejen? Kalau saya berdasarkan pengalaman tu, mungkin DIY lah. Sendiri DIY lah. sendirilah. Sendiri DIY. Maksudnya lebih prefer DIY daripada ejen. Oh, jadi maksudnya kita ada persamaan lah kali ni. Saya pun DIY juga. Jadi kita ada persamaan. Tapi mungkin tak apa, kita cuba bincang untuk kita cuba olah pro and con di antara DIY ataupun ejen. Sebelum tu, saya nak minta tolong kepada penonton, kepada audien, tolong like, tolong subscribe. Kalau siapa yang belum subscribe lagi, boleh support tengok video-video kita yang dah kita kupaskan sebelum-sebelum ni. Minggu lepas kita ada tetamu jemputan. Kita ada seorang tetamu jemputan yang mana baru balik daripada umrah. Dia first time pergi umrah. Jadi kita tanya dia macam mana pengalaman dia. Boleh ambil untuk suasana, keadaan. Sebab dia masih lagi belajar dan dia boleh pergi dah buat umrah dengan family dia. Jadi kita tanya pengalaman-pengalaman dia. Jadi mungkin boleh tengok kalau siapa yang belum tengok. Jadi topik kali ni kita akan bincang berkenaan dengan DIY tadi. Kemudian ada persoalan yang timbul lah. Mungkin di akhir sesi nanti ada kot. Kita nak kupas secara ringkas sikit. Berkenaan ada orang kata pi umrah. Banyak kali dah. Tapi tak berubah-ubah juga. Pi balik sama aja. Jadi orang kata macam mana nak tahu ni mabrur ke, makbul ke. So kena tunggu akhir. Yang tu topik akhir kita akan bincang pada sesi kali ni lah, insyaAllah. Jadi, mungkin Salam boleh start dulu kot. Cerita kepada audien kita tanya ni, DIY tu benda apa? Ejen tu benda apa mungkin? Salam boleh Dia share. lebih kepada umrah. Umrah ni dia ada umrah dua jenis lah. Dari segi DIY iaitu do it yourself. Kalau dia punya bahasa ringkas dia do it yourself. Banyak dah nak buat sekarang ni pun ada, bahkan kita nak buat barangan rumah pun ada DIY dah. Boleh beli DIY sendiri balik buat kat rumah. Dia macam tu juga dalam travel, contohnya umrah lah. Tajuk khusus yang kita tengah bincang sekarang ni, tajuk umrah iaitu DIY. Yang mana DIY ni mungkin bagi orang yang dah berpengalaman sikit. Dah pengalaman, dah pergi berapa kali, kemudian dia tak nak ikut dah tentatif yang disediakan oleh agensi. Dia boleh pergi sendiri. Umrah ni dia pergi sendiri dan balik sendiri. Risiko perjalanan tu ditanggung sendiri sepenuhnya. Itu berkenaan dengan DIY lah. Maksudnya DIY ni do it yourself ni hang buat sendiri lah. Buat sendiri lah. Mungkin dia ambil sikit portion daripada dia punya perjalanan tu daripada agensi. Contoh dari segi visa. Mungkin dia ambil tiket saja. Sebab mungkin dia nak dapatkan harga murah tu, dia ambil harga grup dan sebagainya. Macam visa pun ada dua jenis visa kan. Ada visa ziarah, turis ataupun visa umrah. Kalau visa turis tu rasanya sekarang ni kita dah boleh buat sendiri dah. Semua online. Tapi visa umrah masih lagi tak boleh buat. Siapa nak pergi visa umrah, dia kena melalui syarikat-syarikat yang dilantik lah. Itu pun visa ziarah walaupun boleh buat sendiri, ramai orang takut. Sebab sistem Arab Saudi ni kita tersilap je. Dia dah telan duit, no refund. Jadi dah banyak kes tu berlaku ya. Betul. Dah banyak dalam sistem tak keluar visa. Kita pun pernah lalui, senang cerita. Kita pun pernah lalui ramai juga. Gitu. Okey, dari segi umrah DIY ni sendiri, siapa yang sesuai? Kita bercakap hari ni siapa yang sesuai untuk pergi DIY, untuk pergi sendiri. Mungkin bagi orang yang pernah pergi berulang kali lah. Mungkin lebih daripada 2 ke 3 kali. Dia sesuai. Sebelum tu saya nak tanya. Tadi di awal Salam bagi kita, Salam suka prefer DIY daripada ejen. Kenapa suka DIY? Dia based on pengalaman lah. Pengalaman yang satunya mungkin maksudnya pengalaman tu apa? Pengalaman diri sendiri. Pengalaman diri sendiri lah. Pengalaman diri sendiri kita dah pergi berulang kali. Kita dah tahu dah tempat-tempat macam mana urusan dekat sana. Kemudian boleh sikit sebanyak berbahasa Arab. Lebih mudah lah. Kemudian
waktu kita tu. Sebab tu kita nak pergi DIY. Iaitu waktu kita tu kita tak rushing sangat. Waktu fleksibel lah. Sangat fleksibel. Jadi kalau kita nak solat tu, mungkin kita boleh ubah ikut suka kita. Contoh kita nak duduk daripada Zuhur sampai Asar sebagai contoh. Kemudian kita nak sambung sampai Maghrib atau sampai ke Isyak, sampai ke tengah malam. Tak menjadi masalah sebab kita tak terikat dengan kita punya waktu guru. Kalau kita pergi dengan ejen mungkin tentatif tu sudah disusun. Malam ni ada program sekian-sekian. Esok pagi ada program lain pula. Macam saya pergi baru-baru ni, hampir setiap hari program penuh. Penuh padat lah. Memenatkan tapi seronok lah. Dia mungkin kalau Kita tengok boleh berikan balik yang terbaik. konteks DIY dengan ejen ni, mungkin macam minggu lepas ada tanya juga sikit kepada kita punya tamu tu, Umi tu. Okay. Dia first time pergi umrah, pergi dengan ejen lah. Dia kata, saya tanya dia, kalau dapat peluang untuk pergi umrah lagi sekali, nak pergi tak DIY? Dia kata tak, dia tak mahu, dia nak pergi ejen. Jadi apa yang kita boleh nampak kat sini, dia kalau nak compare Salam, nak compare dengan saya ni, mungkin orang tak adil lah. Tak adil lah. Tak adil sebab kita bias lah. Bias. Macam bias. Jadi sebab tu saya sekarang ni saya dalam konteks nak backup ejen ni. Kalau backup DIY, saya backup ejen. Sebab betul, satu side kita nampak DIY, bagi saya DIY ni dia ada kelebihan dari segi macam Salam kita tadi, fleksibel masa. waktu lah. Okay. Fleksibel apa lagi? Dari segi masa, dari segi customize package tu sendiri. Nak duduk hotel ni, nak duduk dekat, nak duduk jauh. Mungkin antara kelebihan DIY juga yang ramai orang tak tahu. DIY ni dia lebih, contoh kita nak beli tiket, kita nak booking hotel, kita untuk orang yang rajin lah. Untuk orang yang rajin dia boleh dapat harga yang murah. Maksudnya dia rajin check, buka portal, tiba-tiba Agoda buat diskaun, tiba-tiba Dia Booking.com tunggu buat waktu-waktu diskaun. Dapat diskaun tu, maka package dia akan jadi sangat murah. Sangat-sangat murah. Menjimatkan. Sama juga Saudi Airlines. Saudi Airlines kita dah biasa beli tiket 4,000, 5,000 standard harga. Tapi kalau untuk ni cerita DIY dulu lah. Kalau untuk DIY baru ni bulan apa yang portal buat bulan 10, 9 rasanya. Masanya? Rasa dalam lebih kurang bulan 10, bulan 9 tu. Disebabkan penerbangan kurang mendapat sambutan, mereka buat diskaun daripada 4,000 tadi tu tinggal 2,000 je. Separuh harga. Ada kawan saya seorang orang Mekah, dia kata dia main Malaysia saja nak main jalan-jalan balik sebab dapat harga 1,800 rial. Lebih kurang 2,000 ringgit lebih kurang. Jadi itu kelebihan yang ada dekat DIY kalau orang tu rajin. Cuma dia datang jarang-jarang sekali. Dia datang jarang-jarang sekali. Tapi kalau orang tu tak rajin, maksudnya nak pergi DIY, minggu depan nak pergi, minggu ni baru booking tiket. Jadi yang tu sebenarnya kalau sembang, kalau kata harga lebih murah, yang tu saya tak setuju lah. Mungkin harga dia bila dia beli tiket FIT, kalau kata group fare dalam 4,500, dia mungkin jadi 5,000. Hotel mahal. Orang booking satu malam 1,000, dia mungkin booking 2,000. Sebab apa? Sebab last minute. Jadi kat situ nampak dah perbezaan ketara. DIY dengan tak DIY pada konteks harga. Dia rajin dengan malas. Betul, dia rajin dengan malas. Jadi kita tak boleh nak compare kata DIY murah lagi. Betul. Group mat tak. Yang tu sebenarnya betul, saya sebut tadi lebih kepada fleksibel. Tak sentuh pasal harga ni sebab harga ni dia memang bergantung pada individu. Macam juga kita nak pergi ke tempat-tempat lain. Contoh kita nak pergi bercuti di Eropah sebagai contoh. Kalau kita beli lebih awal, harga dia lebih rendah. Betul. Cuti kat mana pun sama juga dia punya sama konsep. Sama aja sebenarnya. Cuma bagi saya bila sebut konteks umrah, DIY atau ejen tidak menjadi masalah. Cuma apa yang saya nak tekankan kelebihan yang ada pada ejen. Ejen ni senang cerita dengan syarikat travel lah. Mana-mana travel pun maksud dengan ejen, dengan travel ke, dengan mutawif ke. Cuma pesanan. Kalau nak pergi DIY tu hati-hati. Orang kata apa? Nak pergi macam mana atok pergi elok. Sama juga nak pergi dengan ejen, carilah syarikat yang dipercayai. Carilah banyak isu sekarang. Person yang orang kata apa? Person yang nak bawa grup tu orang yang memang kita yakin. Trusted ustaz. Yalah banyak orang kadang-kadang dia nak pergi dengan ustaz, dia tak mau pergi dengan travel. Jadi ustaz tu pun kena ikut travel juga. Jadi cari travel yang diyakini. Travel yang sekarang ni mudah. Tekan dekat Google nak check lesen. Lesen pelancongan. Nak check dia benda dua basic je. Lesen pelancongan, lesen umrah. Ada dua ni insya-Allah. Jadi maksudnya yang tu kita kena timbang antara lah. Cuma apa yang saya nak tekankan bila
kita sembang bab konteks ejen ni, macam tadi Syalam beritahu ada fleksibel waktu apa semua tu, betul. Saya setuju pada DIY. Tapi dekat part ejen ni saya cenderung pada dari segi pengisian ataupun bimbingan Betul. yang berbeza dengan DIY. Kemudian DIY pula nak tambah sikit. DIY ni memang dia selalunya dia sesuai kepada golongan-golongan tertentu. Nak bawa anak kecil, sebagai contoh, nak bawa anak kecil ke, nak bawa family keluarga yang tua ke, adik-beradik kita ramai ke dan sebagainya. Saya rasa yang tu lebih sesuai kita bawa Maksudnya melalui dia ejen. buat grup. Maksudnya ni yang tu lebih sesuai DIY ataupun lebih sesuai ejen? Saya rasa peribadi lebih sesuai melalui ejen. Sebab semua dah tersusun. Tentatif pukul berapa, turun dan sebagainya. Ada orang susun lah. DIY pula ni saya lagi takut kita ada problem dekat sana, kita nak settle dalam masa yang sama dengan tak ada kita punya bimbingan. Ada problem dekat pertengahan jalan dengan siapa kita nak kontak dan sebagainya. Banyak risiko-risiko yang kita perlu timbang tara sebelum kita buat DIY. Betul lah, dia jadi masuk part risiko DIY ni yang kita nampak mungkin itu satu. Betul. Dari segi kesihatan. Betul, masalah kesihatan. Dari segi keselamatan, dari segi masalah pertuturan, bahasa, masalah pertuturan komunikasi. bahasa, betul. Benda-benda tu mungkin contoh macam kalau kita yang biasa pi okey, itu pun orang kata kalau pi DIY ni kita tak ada backup plan lah. Tak ada petugas di sana, tak ada orang nak support, melainkan dia ada saudara di sana ke, dia ada kawan-kawan yang boleh membantu dia di sana ke. Mungkin yang tu orang kata apa? Boleh diperbincangkan. Tapi kalau tak ada tu lebih baik pada ejen kot. Jadi maksudnya kesesuaian DIY ataupun ejen ni nak kena tengok pada dia punya keadaan semasa. Cuma saya nak sambung balik yang saya beritahu tadi, bab ejen tu. Apa yang saya nak tekankan, saya pernah sebut juga sebelum-sebelum ni, umrah kalau kita pergi bukan sama dengan percutian-percutian lain. Kalau percutian lain kita pergi DIY, yang tu memang pergilah, tak ada masalah, ada option. Tapi kalau umrah ataupun haji, nak pergi DIY, sekurang-kurangnya pastikan dia orang yang bersedia pada ilmu pengetahuan. Manasik umrah, manasik haji. Haji pun ada orang buat DIY sekarang. Tapi benda tu tak salah, cuma pastikan dia dalam keadaan bersedia. Ilmu pengetahuan paling penting. Ni paling nombor satu sekali. Maksudnya kalau dia pergi dengan ejen, dia akan ada bimbingan. Bukanlah nak kata pergi dengan ejen ni ilmu pengetahuan tak perlu ready. Kena ready juga. Cuma dia ada bimbingan. Ada tempat yang dia nak bertanya. Betul, dia ada masalah, dia boleh tanya. Betul. Dia ada perlukan apa rujukan, dia boleh rujuk. Tapi 24 kalau jam kira ada kat depan tu 24 jam. Anytime dia boleh call. Betul. Kalau PDIY tadi, dia jadi masalah. Takut nanti ni tak faham. Mungkin sebab keadaan sekarang, orang kata apa, Tengah-tengah tawaf terlupa. Pusingan ni lepas ni kalau tersilap pusingan ni macam mana nak buat? Nak buat apa? Nak call siapa masa tu? Maksud on the spot tu. Lepas tu kita punya perbezaan waktu 5 jam tau dengan Malaysia. Kalau daripada Tanah Suci ke Malaysia. Jadi mungkin akan mengganggu orang tengah malam dan sebagainya kalau kita nak call. Benda tu risiko kepada DIY tapi menjadi bonus kepada travel agency tadi. Dan travel agency tadi macam Salam beritahu masa padat, betul. Masa padat tu saya setuju. Cuma ada setengah orang dia suka kepadatan. Maksudnya dia suka bila dia pergi umrah ni sepanjang 2 minggu tu penuh dengan aktiviti. Jadi dia tak ada masa nak, orang kata apa, tak ada masa nak huha-huha keling lah. Maksudnya dia fokus nak shopping pun susah. Jadi dia fokus ibadah sebab kalau travel agency pun setakat yang saya tengok sekarang ni alhamdulillah kebanyakan travel agency pun susunan dari segi program tu bukanlah benda-benda yang mengarut. Mungkin dari segi belah malam tu nak pergi makan, tambahan itulah. Yang lain tu saya rasa ibadah, ziarah, yang tu kita pandai susun sendirilah structure. Dan sebenarnya kalau pergi dengan ejen ni, orang kata bukanlah bila dia buat itinerary tu kita wajib ikut dengan dia boleh pilih sebenarnya. Kita boleh pilih kata dah biasa pergi dah tak maulah ziarah, jadi tak payah pergi pun tak apa. Jadi sebenarnya dari segi fleksibel tu, dari segi orang kata apa, ejen pun sebenarnya tak ada masalah lah. Saya kena backup sebab hari ni bawa title ejen sebab Salah dah buat title DIY tu. Kemudian ada satu lagi risiko tambahan yang kita perlu perhatikan baik-baik. Mungkin sebab satunya kita ni tak tahu dekat mana jodoh ajal kita dan sebagainya. Salah satu benda yang kita perlu perhatikan iaitu kalau tiba-tiba
ada isu kematian dalam DIY ni sendiri. Akan menjadi masalah yang besar. Sebab dia punya proses tu agak rumit. Memang setiap negara dia ada dia punya proses. Cuma yang Saudi ni yang pernah kita uruskan, dia kena dapatkan kebenaran konsulatnya, kemudian kena bawa surat tersebut, kena pergi ke bahagian pemakaman dan sebagainya. Kemudian sebab kita orang Melayu ni dia ada adat sikit yang dia nak tengok kubur tu. Ahli keluarga dia memang tak boleh jumpa punya kubur. Sebab ribuan Tanah mati. tak ada nama, tak ada nama. Jadi mungkin akan ada sedikit terkilannya dekat sana. Kemudian kalau dari segi urusan-urusan kita ketika jenazah, contohnya ada kematian dalam DIY ni, kita pergi 4 orang dalam kalangan kita tu ada kematian berlaku. Urusan tu siapa yang nak ambil alih untuk uruskan? Kau ni pas kat kau ni, siapa yang buat? Siapa yang nak buat? Dia tidak dilantik seorang sebagai ketua untuk susun. Contoh pula tiba-tiba mungkin dia ni ketua keluarga tu yang meninggal sebagai contoh. Jadi akan menjadi masalah lah. Problem lah. Kasihan sebab lah. kalau agensi ni dia walaupun mutawif tu dia seorang bawa, tapi dia ada petugas di dia ada wakil-wakil di Tanah Suci. Dia ada wakil. Kemudian muasasah pun, syarikat kita dekat sana pun akan main peranan. Kebiasaannya kalau pergi DIY ni dia akan pakai visa turis, dia tak pakai visa umrah. Sebab visa umrah ni group. Visa umrah ni more pada group. Jadi takut visa turis ni sebenarnya ramai orang tak tahu. Beza visa turis dengan visa umrah ni pun sebenarnya banyak. Contoh bila kita pakai, betul ada pro and con, ada kelebihan. Kalau kata ni kita sembang visa ni, kalau visa turis ni dia ada kelebihan, visa dia 1 tahun. Dia boleh keluar masuk pada jumlah yang tertentu lah. Kalau visa umrah kita buat, dia punya tempoh sebulan, tapi sekali masuk keluar kena buat baru dah. Betul. Tapi dari segi pengurusan lain, contoh macam tadi kematian. Kalau visa turis susah tu, agak complicated. Nak kena pergi kepada kedutaan. Mungkin akan ada bayaran tambahan. Bayaran pasti. Memang yang tu pasti dia akan kos dia lebih tinggi daripada visa umrah. Tapi kalau visa umrah ni dia lebih mudah dari segi pengurusan, dan dia ada dana daripada muasasah juga. Kalau bab-bab kata hospital, dia boleh pergi kepada hospital kerajaan. Kalau visa turis, hospital kerajaan pun tak boleh. Dia kena bayar. Jadi banyaklah risiko-risiko yang maksudnya nak kena tengok tu pada banyak konteks. Saya ingat ada tempat daerah, tak ingat di Taif betul di mana, wallahualam tak ingat. Tapi visa turis bila nak masuk tempat daerah tu dia kena bayar mahal. Visa umrah dia kena bayar murah. Tak ingat di mana, tapi benda ni ada berlaku dekat kita punya jemaah lah. Sebab dulu dekat jemaah kita pun kita pakai juga visa turis. Sekarang ni kita convert pakai visa umrah. Sebab pada poin-poin kelebihan-kelebihan tu lah. Kelebihan-kelebihan tertentu tu. Jadi sebenarnya kalau kita tengok balik dari segi konteks kesesuaian ni, kita kena pandai buat timantara sendiri. Macam Salam kata di awal peribadi lah, bergantung kepada diri. Macam Salam sendiri dia beritahu dia suka pada DIY. Saya sendiri terutama saya pun suka DIY. Jadi kalau siapa nak buat DIY memang saya welcome. Nak perlukan tunjuk ajar memang kita akan bantu. Cuma kita akan bagi tahu ini pro, ini dia punya con. Yang tu kena buat risiko-risiko yang bakal berlaku. Yang tu yang paling penting. Yang tu yang paling kalau penting. Kalau contoh dalam umrah secara ejen kita pergi melalui agensi ni, mungkin dalam kursus-kursus umrah tu sudah diceritakan tentang risiko yang bakal berlaku kat sana. Betul. Dekat airport apa yang bakal terjadi, dekat hotel apa yang bakal terjadi. Sebab kita kena faham dekat sana satu tempat yang dia tak berlaku kat tempat-tempat lain. Tempat-tempat bercuti lain contohnya, satu hotel tu satu bah je nak masuk hari tu sebagai contoh. Dekat sana mana ada satu hotel satu bah. Betul. 50 biji bah sehari, 100 biji bah sehari, bahkan lebih. Kalau musim haji tu lebih. Musim umrah Ramadan tu sangat ramai. Jadi benda-benda macam tu, risiko-risiko yang diceritakan agar kita prepare. Dan saya tengok setiap kali contoh ada 2 grup yang kita pernah buat timantara. Satu grup kita tak ceritakan risiko yang bakal berlaku kat sana. Dia agak stres grup tu. Sebab dia tak prepare betul-betul. Mental betul. Itu tak prepare. Dengan keadaan cuacanya, keadaan orang yang ramai, bertolak-tolak, yang tak bawa kursi roda tiba-tiba penat berjalan sebab perjalanan tu agak jauh. Kadang-kadang kita rasa macam ni tau. Kita pergi ambil package, tak kira lah DIY ke ejen, kita ambil hotel, kita datang hotel 50 meter. Jadi bila kita 50 meter tu kita terus bayang, hotel kami paling dekat. 5 bintang, paling selesa, paling mudah.
Jadi kita banyak memikirkan keenakan tu. Jadi Betul. terlupalah benda tadi tu. Betul. Terlupa benda tadi tu yang Jadi tengok kalau yang satu grup yang kita buat taklimat risiko, memang mereka dah agak prepare. Ada problem berlaku dekat jalan tu, dia dah rasa macam, tak apa, dah cerita dah benda ni, kami dah prepare dah. dah bersedia. Dia jadi macam, kita sebagai tour leader pula rasa macam, jemaah okey ke semua ni? So kami semua okey. Kita pula rasa, macam tu. Jadi lebih baik di antaranya yang kalau pro-nya dalam umrah melalui ejen ni adalah itulah dia prepare lebih awal. Dia punya tentatifnya perjalanannya. Tengok pada agensi juga sebenarnya. Yalah dia sebenarnya apa yang kita bincang, yang kami sampaikan benda ni secara umum. Secara umum. Secara umum. Tapi dia berbalik kepada cara pemilihan agensi yang kita nak pilih. Betul. Macam mana agensi itu sediakan servis. Kadang-kadang kalau kita kata agensi tak sediakan servis yang sebaiknya, jadi dia akan jadi lagi lebih banyak problem. Sebab kadang-kadang ada setengah grup. Macam contohlah macam kita biasa praktikkan satu grup 40 orang. Satu bas, satu mutawif. Itu biasa praktik. Tapi kalau macam tu berdasarkan kita punya orang kata apa? Feedback tu okey lah, lancar lah. Tapi ada setengah. Contohlah satu penerbangan, satu mutawif, ada 250 ke 300 orang. Benda tu yang mungkin menjadi risiko lah. Risiko. Jadi risiko untuk orang yang nak pergi grup macam tu. Jadi pemilihan tu pun balik kepada kita juga. Kemudian dalam grup tu pun kadang-kadang berlaku ada satu saja nak share dengan follower. Mutawif tu yang bawa kita dalam bas tu tidaklah dia boleh tengok semua. Betul. Dia akan ada juga yang orang akan terasa hati. Dalam grup tu. Kenapa Cik tengok grup tu je? Kami ni macam mana? Sedangkan mungkin dah dicerita tapi dia tertidur ke dalam bas sebagainya, tapi dia akan terasa juga benda-benda macam tu. Lah. Dia kena pergi direct dengan tour leader, bagi tahu tour leader saya ada sekian-sekian benda, boleh tak perbetulkan keadaan ni sekian-sekian. Dia kena based on perbincangan. Tapi yang bagusnya dengan umrah agensi ni dia ada orang yang membimbing daripada awal sampai akhir. Yang tu lah yang paling point. Macam mungkin kita apa yang kita boleh share dekat sini, kita point out kelebihan ni dari segi penjagaan masa, dari segi kemudahan pengangkutan. Maksudnya benda-benda ni benda-benda yang tersedia yang kita tak perlu nak pening, tak perlu nak fikir. Dari segi kemudahan penginapan. Penginapan ni kalau ada isu pun maksudnya bukan kita nak pergi settle. Ada petugas yang bantu settle sampai selesai. Kemudian dari segi maklumat, ni terutamanya orang-orang yang kali pertama pergi umrah. Bahkan walaupun berkali pergi umrah, kadang-kadang kita 3-4 tahun sekali pergi, di Arab Saudi tu ada berlaku perubahan. Banyak ada perubahan berlaku. Tu, kita ni kalau di awal, kita pergi mengeju, kita baru nak mencari jalan. Tapi kalau dengan ejen, dia dah prepare benda tu yang sentiasa update. Kemudian dari segi, macam Salam kita tadi, khidmat nasihat, bimbingan, mutawif. Dan yang poin yang terakhir kita point out kat sini dari segi keselamatan. Keselamatan ni merangkumi semualah. Keselamatan jemaah, dari segi bawah keselamatan ni kesihatan, kematian, kehilangan. Sebab sebenarnya kalau tengok pada musim-musim peak season. Peak season ni musim yang ramai orang Malaysia pergi umrah ni lah. Boleh katakan tahun 2023 ni antara tahun yang popular dengan ramai jemaah hilang. Dah hilang dalam tempoh yang lama. Hilang bukan hilang sah. Hilang sampai sebulan. Hilang sampai 2 bulan. Bahaya. Kadang-kadang kita fikir logik akal macam mana boleh hilang. Benda yang pelik, benda yang agak mustahil. Tapi sebenarnya duduk di sana tu benda tu tidak mustahil. Jadi ni antara risiko yang kalau ejen dia yang bertanggungjawab. Dia lebih kurang tu. Bila ejen ni, ejen kena pegang tanggungjawab ni. Tapi kalau di awal tanggungjawab tu ke atas kita sendiri. Betul. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, DIY dengan ejen bagi saya dua-dua ada kelebihan dan kekurangan. Cuma ikut pada orang tu, ikut pada diri. Macam saya sendiri, saya suka DIY. Sebab saya ada perancangan-perancangan. Tapi untuk tuan-tuan dan puan-puan, buat plan, tengok yang mana lebih sesuai. Kalau kata nak buat DIY, pastikan persediaan tu rapi betul-betul. Tapi kalau rasa persediaan dah rapi dah, tapi rasa masih ada was-was, keraguan, ketakutan, ambil ejen. Dan pilih ejen yang terbaik lah maksudnya. Jangan jadikan kos tu kita terlalu nak tekan sampai mengganggu kita punya ibadah dekat sana. Tak kira lah dengan ejen ke, dengan DIY ke, kita takut terlalu nak menjaga ni. Sampai ke tahap keselesaan terganggu, keselamatan kita macam mana. Kemudian kita punya
keluarga dekat sini ni duduk risau setiap hari. Duduklah 10 hari sana, setiap hari risau ni. Kontak pula tak dapat sebagai contoh. Dia akan menjadi benda tu akan Dan mengganggu. mindset DIY lebih murah pada ejen. Yang tu saya rasa mindset yang perlu kita buang lah. Betul. Mindset yang perlu kita buang. DIY atau ejen ni bukan pada harga, tapi pada fleksibel masa dan fleksibel program. Betul. Yang tu yang setepatnya. Jadi jangan kita orang kata apa terikut ataupun teracun. DIY lagi Banyak murah. baca ni kat Banyak. Facebook. Betul. Sebenarnya dia lebih pada fleksibel, dia lebih pada kebebasan, dia lebih pada mungkin siapa yang nak pergi duduk lama bebas. Yang tu Itu DIY. jadi Kalau nak terikat dengan ejen. Yang tu yang sepatutnya. Jadi buatlah pemilihan yang terbaik. Moga-moga pemilihan yang kita buat tu membantu untuk kita dapat ketenangan, keindahan, kenangan dalam ibadah tu yang terbaik. keselesaan InsyaAllah. ibadah, insyaAllah. Jadi macam saya beritahu awal tadi, sebenarnya kita ada persoalan yang datang daripada sesi-sesi yang lepas ni. Ada orang tanya, yang ni saya nak tujukan kepada Salam. Sebab Salam baru balik pada umrah. Ada orang tanya, dia kata, macam mana nak tahu umrah ni diterima ataupun umrah yang terbaik? Sebab dia kata, ada segelintir orang yang pergi umrah setiap tahun. Tapi balik sama je. Okey, yang Tak pertama, berubah pun. kalau pandangan peribadi lah, dia ada mungkin ada pandangan berbeza. Saya peribadi, yang pertamanya kita nak tengok cara kita melakukan ibadah tu lah. Satu, iaitu dia syarat diterima ibadah ni dua aja. Satu, ikhlas niat kita untuk kita lakukan ibadah. Kemudian yang kedua, kita ittiba' sunnah. Macam apa pernah yang kita kongsi sebelum ni, Betul. hadis tersebut, khudhu anni manasikakum, tu cara ambillah. Rasulullah kata dalam hadis, ambillah daripada aku cara mengerjakan umrah dan haji kalian. Maksudnya kita ikut cara Nabi, kita ikhlas niat kita untuk kita dapatkan fadilat, kelebihan umrah, pahala umrah dalam umrah ni. Jadi kita akan mendapatkan benda tersebut lah. Dari segi perubahan tu, itu sebenarnya dalam Quran dah sebut dah. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka berusaha untuk ubah dia punya nasib sendiri. Dan janganlah kita anggap Mekah ni satu tempat yang mana macam kawash, senang cerita. Tapi Kita bawa- banyak orang duk fikir macam tu. Ini yang kita kena ubah. Satunya lah di pandangan peribadi kita kena ubah benda ni. Maksudnya kita bawa kenderaan yang kotor pergi ke kawash, cuci, keluar bersih, kekal benda tu. Cuma benda ni kita nak kena tengok balik dari segi mujahadah kita tu sendiri. Dia mungkin satu konteks kita pi Mekah tu kan. Memanglah nak kawash diri kita, nak dapatkan keampunan. nak mohon Itu cerita keampunan. lain. Tapi masalahnya lah ni, orang nampak kawash tu orang tak nampak hak dalam ni. Orang nampak halus kita. Sama lah. Sama aja. Dah tengok pergi balik, pergi rambut oren, balik pun rambut oren juga. Tak rambut cukup oren sebagai juga. contoh lah. Dan dia pi tu contohlah dia kata kena tawaf. Jadi dia tawaf, dia sa'i, lepas tu dia tahlul, lepas tu dia tanya, awak aku tak berubah. Masalah. Itu persoalan yang dia tanya. Awak aku tak berubah. Dia nak tak tahulah, mungkin ada sebahagian golongan mungkin dia nak tidur, dia mimpi terkejut bangun, dia ajak, ui, aku Esok dah mula jadi tahajud. relax." Macam tu. Esok mula tahajud, solat pun dah penuh. Sebenarnya dia pergi ke sana ni dia lebih kepada satu madrasah untuk kita tarbiyah diri Permulaan sendiri. lah. Permulaan. Permulaan yang Kita baru. boleh ulang alik pergi masjid, balik itu at least kita kekalkan. Mungkin Betul. sekali kita pergi kita tak berubah lagi. Pergi 2-3 kali benda tu dia akan mai. Sebab kita ada usaha berterusan. Istiqamah kita tu untuk mungkin balik-balik tersilap lagi, tersasar buat dosa. Tapi jangan putus asa untuk Kena bertaubat. sentiasa minta- bertaubat, sentiasa berdoa lah kan. Macam kita pun setiap kali kita pergi beberapa kali pun ada juga benda baru yang kita belajar. Satu persatu. Sebagai contoh saja nak share. Masa baru-baru ni pergi. Masa kita tengah tunggu, sekarang ni kan nak masuk ke Raudah kita kena pakai aplikasi nusuk. Betul. Lepas tu ada penjaga dekat situ. Ha. 1-2 penjaga. Kita letak penjaga yang kedua tu lah yang akan menentukan boleh masuk ke tak. Yalah Dia penjaga nak tengok. pertama kadang-kadang terlepas. Dia tapi masuk kita ya. Tahan lagi. Yang kedua ni kata. Lepas tu ada seorang jemaah ni tegur. Haji cuba fikir. Kita tengah tunggu sekarang ni, kita bawa masing-masing application masing-masing kan dia kata. Macam juga nanti dekat Padang Mahsyar kita bawa buku masing-masing. Jemaah saja. Ini style. Jadi kita tengok, betul juga kata. Jemaah-jemaah lain pun dengar, betul ya. Bayangkan orang yang menentukan kita boleh masuk Raudah ataupun tidak tu malaikat yang menunggu. lain macam. Okey, ni keluar.
Yang ni, oh ahlan, dia tengok kan ada application tu kan. Dia kata okey masuk. Selamat datang. Macam tu juga keadaan dekat Lagi padang takut orang hak nusuk daripada awal apply tak dapat. Allah. Cuma dekat dunia ni mungkin kita boleh bincang. Yalah. Sebab dalam grup kita itu pun ada satu kot tiba-tiba naik error. Tapi kita bincang lah ni family dan sebagainya, dia bagi masuk. Yalah, Dekat itu sana tak memang boleh dah. perbincangan di dunia ni. Dekat sana tak boleh dah bincang. Oh, tapi betul Dia tu. kata kiri kanan. Itu je. Betul. Kiri itu maksudnya kita keluar balik. Memang mungkin tak boleh masuk dah. Kita nak cuba lagi sekali pun kat depan tu mungkin kena halang, tak boleh masuk dah. Dia kata yang ni okey, boleh masuk. Jadi benda tu memang satu pengajaran kata ni nak kena sampaikan dekat follower-follower yang ada sebagai contoh ataupun kursus-kursus yang datang kita nak buat kena sampaikan. Betul, Dan penting semua masing-masing bawa buku masing-masing, maksudnya bawa handphone tu masing-masing. Sampai kat situ dia akan tengok lulus atau tidak. Keluar, masuk. Satu peringatan yang besar Satu lah. peringatan lah. Kadang-kadang benda tu nampak word dah simple je. Simple je. Tapi benda yang dia fikir tu menyebabkan Mendalam. kita jadi mendalam, trigger. Betul juga pesanan dia ni. Yalah, sebab itulah ada satu kisah dalam riwayat Aisyah. Aisyah ketika bulan Ramadan pernah tanya kepada Nabi SAW kan. Nak doa apa ni? Nak doa apa? Jadi Nabi dia ajak Aisyah untuk doa mohon keampunan. Nak kita baca dalam selepas tarawih tu. Macam mana? Allahumma innaka afuwwun karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bayangkan Nabi SAW seorang Nabi. Lepas tu dia pun sentiasa mohon keampunan. Dan dia pun ajak Aisyah untuk sentiasa mohon keampunan. Sebab keampunan ni sebenarnya adalah kunci. Kunci bagi segala kehidupan lah. Kalau Allah ampun, Betul. dapat semua. Yalah, tadi bila kita fikir balik, kita takut ni lah, kita duk fikir ni lah, berubah lah, tak berubah lah, pergi umrah, balik sama juga. Sebenarnya, balik sama ke tak sama ke, benda yang nak tentukan tu Allah SWT. Yang penting kita, orang kata apa, kita kita mohon keampunan, mohon supaya Allah hapuskan dosa kita dan kita sentiasa, secara kesimpulan lah, kita kena sentiasa berubah lah. Sebab ada setengah orang, kadang-kadang dia balik, dia rasa macam aku tak rasa apa pun pergi umrah. Jadi dia tak usaha untuk ke arah kebaikan. Maksudnya dia macam mungkin Allah tak terima kot. Dia sendiri yang bersangka buruk dengan Allah. Betul. Dia tak bersangka baik dengan Allah, dia bersangka buruk dengan Allah. Dia kata Allah tak terima. Sedangkan Allah pada sangkaan hamba dia. Betul. Allah pada sangkaan hamba dia. Sepatutnya Kena positif je. Kita balik, contohlah balik, lepas tu ada benda yang masih buat tak kena, kita ubah pelan-pelan. Maksudnya lah perubahan. Dan biasa anak Adam ni semua melakukan kesilapan. Betul. Kita pun banyak kesilapan kita. Betul. Jadi mungkin satu lagi nak tambah sebelum kita habis untuk sesi ni. Tengok kisah Nabi Ibrahim bila dia letak dia punya Kaabah, dah selesai dia punya pembinaan Kaabah. Apa yang dia minta pertama sekali? Ya Allah, terimalah amalanku ini ya Allah. Tu dia diberikan satu tugas yang besar untuk letak Kaabah tu sebagai satu tapak kiblat. Dan diminta juga kalau ya Allah, terima amalan ni. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kan? Jadi dia minta benda tu juga kita boleh buat dalam kita punya ibadah kita, iaitu kita minta supaya Allah terima amalan. Tak tahu amalan mana yang betul. Kita tak tahu banyak amalan, kita banyak taubat, kita banyak ibadah. Kita minta. Yalah, antara pesanan-pesanan kepada mungkin sebagai pesanan penutup, kalau siapa yang pergi umrah, bila hari-hari di ujung tu nak balik, minta supaya Allah terima segala amalan kita. Dan yalah, dalam kita nak berdoa ni, first kita mulakan dengan mohon ampun, mohon taubat, kita akhiri dengan minta Allah kabulkan segala amal ibadah, segala doa-doa kita. Jadi saya harap jawapan yang kita beri tu menjawablah persoalan yang ditanya. Kalau tak menjawab, kita buat part 2 lah. Kalau tak menjawab, kita buat part 2 insya-Allah. Kita panggil tetamu jemputan. Tetamu lain-lain. Ni hak syekh-syekh. Power ni kan. Hak serban dengan apakah, arak ke apakah. Untuk kongsi lebih detail berkenaan dengan apa yang ditanya. Dan kalau ada persoalan-persoalan lain, kita memang welcome. Nak WhatsApp saya direct, WhatsApp Salam direct, nak tanya dekat komen, dekat mana-mana saja, insya-Allah boleh tanya. Kita boleh cuba cover, tengoklah. Cuba cover, kita akan cuba kupaskan berdasarkan apa pengalaman-pengalaman kita ada lah. Kalau soalan tu agak mendalam, kita akan bawa tetamu jemputan. Kami pakar-pakar bahagian tersebut. Tetamu yang pakar insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu dulu untuk sesi kali ini. Pastikan terus bersama kami, subscribe, like,
komen dan share. InsyaAllah kita akan teruskan kongsi topik-topik yang lebih menarik dalam podcast Jelajah Sirah. Setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.